Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya, Hafizah Munirah Mahrab. Berita utama, Tuan Yang Terutama TYT yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud berada dalam keadaan baik dan sihat. Kenyataan media rasmi yang dikeluarkan Astana Negeri Sarawak pada Khamis memaklumkan Tun Pehin Sri Abdul Taib masih sihat meskipun berlaku penularan pelbagai maklumat berkaitan tahap kesihatan beliau di platform media sosial. Pihak Astana Negeri Sarawak memberi jaminan bahawa semua berita yang tular dan tidak disahkan yang bukan dari Astana Negeri Sarawak mengenai kesejahteraan Tun Pehin Sri Abdul Taib dalam platform media sosial adalah palsu dan tidak benar sama sekali. Dalam hal itu, pihak Astana Negeri Sarawak juga berharap menerusi kenyataan media ini, semua laporan dan kabar angin yang ditularkan perlu dihentikan. Laporan seterusnya, Jabatan Muzium Sarawak JMS berjaya menganjurkan pameran Museum of the Moon di Muzium Budaya Borneo di Kuching buat julung kalinya di Malaysia. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, beliau sangat berbesar hati untuk meraihkan pelancaran pameran yang membuktikan kuasa luar biasa imajinasi dan kreativiti manusia. The Museum of the Moon has toured all over the world, and I'm very, very proud that this is its first presentation in Malaysia and the international touring exhibition at the Borneo Cultures Museum. Beliau berkata demikian semasa merasmikan majlis pelancaran pameran Museum of the Moon di Muzium Budaya Borneo di Kuching pada Khamis. Datuk Seri Abdul Karim menambah kerajaan Sarawak mengiktiraf kepentingan menggabungkan sains dan mencapai matlamat Sarawak menjadi negeri maju menjelang 2030. Although we still have a long way to go in terms of space exploration, a society that embraces science and data-driven must be established as a solid foundation for future growth in science, technology, engineering and mathematics, or STEM, at all levels. Dalam majlis sama, Angkasawan Pertama Negara, Datuk Dr. Sheikh Muzaffar Syukul Al-Masri Sheikh Mustafa juga telah menyampaikan ceramah motivasi beliau yang bertajuk Journey to Space. Pameran ini akan berlangsung bermula sehingga 5 Ogos depan dan dibuka setiap hari pada jam 9 pagi sehingga jam 4.45 petang kecuali pada hari cuti umum. Hadir sama timbalan-timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Sebastian Ting Joyu dan Datuk Senadan Lawan, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Operasi Datuk Hijangki, Setiausaha Tetap Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Syarina Husaini, Pengarah JMS Nancy Jolhi dan Konsul Jenderal Republik Indonesia di Kuching Raden Sigit Wijaksono. Paparan berikutnya, Sarawak menyediakan persekitaran yang kondusif dan mampu menarik pelabur asing ke negeri ini. Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Sarawak, Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuh berkata, kerajaan GPS memainkan peranan penting dalam mewujudkan saluran dan sektor baru yang sejajar dengan PCDS 2030. Jelasnya terdapat kawasan berpotensi yang boleh dipromosikan supaya lebih banyak syarikat bersedia untuk mengambil bahagian dalam sektor seperti pembuatan, pertanian komersial, tenaga boleh diperbarui, perkhidmatan dan pelombongan. With all the industrial development and in the incoming of all the investment from other countries, Sarawak provide a conducive environment for investors to come up with new technology, a new innovation that can driven by data innovation so that they can compete to expand their product in the international market. Beliau berkata demikian semasa sidang media Anugerah Kecemerlangan Industri Premier Sarawak PSIEA 2023 di Kuching pada Khamis. Difahamkan anugerah ini diadakan setiap 2 tahun sekali bermula pada tahun 2017 dan organisasi yang menyertai PSIEA akan berpeluang untuk mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan iaitu Anugerah Kecemerlangan Industri AKI yang ditadbir oleh Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI. Dalam itu, turut berlangsung satu memorandum persefahaman MOU di antara Alliance Bank Malaysia dan SBF yang telah disaksikan oleh Datuk Dr. Malcolm. Turut hadir Presiden SBF Datuk Seri Abang Abdul Karim Tun Datuk Abang Openg serta tetamu jemputan lain.
Dalam perkembangan lain, sebanyak 24 penerima dari kawasan Bukit Semuja menerima cek projek kecil luar bandar MRP yang berjumlah RM120,000 di Pusat Khidmat Dun Bukit Semuja. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Semuja, John Ilus berkata, kesemua penerima siri 2 itu terdiri daripada persatuan dan kelab dari sekolah menengah, sekolah rendah dan kelab pejabat kerajaan negeri Sarawak di daerah Serian. Menurutnya, mana-mana persatuan dan kelab yang belum menerima sumbangan MRP diharap agar bersabar kerana kesemua permohonan mereka tersebut disimpan di Pangkalan Data Pusat Khidmat Dun Bukit Semuja. Beliau berkata demikian semasa majlis penyerahan cek MRP Siri 2 2023 di Pusat Khidmat Dun Bukit Semuja, Serian pada Khamis. Sementara itu, John mengingatkan agar para penerima geran MRP menggunakan peruntukan yang diluluskan secara berhemah. Sementara itu, ibu bapa perlu memain peranan penting dalam kemenjadian anak-anak masing-masing, terutamanya dalam pendidikan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Bergunan, Datuk Mon Dagang berkata, kemenjadian anak-anak harus bermula di peringkat institusi keluarga dengan ibu bapa perlu mendidik mereka dengan sempurna di rumah. Menurutnya, mereka tidak seharusnya bergantung sepenuhnya dengan warga pendidik dalam pengajaran dan pembelajaran. Beliau berkata demikian semasa majlis program Reka Cipta dan Inovasi Pencetus Kreativiti Komuniti Kreatif Resip 3K di Sekolah Kebangsaan SK Tanjung Bijat, Sri Aman pada Khamis. Dalam majlis sama, beliau mengumumkan peruntukan projek kecil luar bandar MRP sebanyak RM5,000 kepada Majlis Guru Besar Zon Lingga. Perkembangan selanjutnya, alat muzik tradisional orang Ulu iaitu sape telah menjadi instrumen menyatukan pemain dan peminat daripada pelbagai kaum dan latar belakang di seluruh negara. Naib Pengerusi Yayasan Perpaduan Sarawak YPS, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Alfred Jabu Numpang berkata, Kem Sape 2023 anjuran YPS yang julung kali diadakan di Kuching telah mendapat sambutan yang menggalakkan dan belia yang terpilih adalah 3 daripada Semenanjung Malaysia, 2 daripada Sabah dan 10 dari Sarawak. Jelasnya, beliau kagum para belia dari luar Sarawak kini turut mengagumi, menghargai dan belajar untuk menguasai alat muzik yang unik ini. A group of young, very promising musicians using our traditional sape as the uniting factor, not only communities, but uniting factor to ensure that Malaysians from all walks of life get together through forum, whether it's music as it has been for the past 4 days, doing workshop in the camp, sama ada menggunakan cara-cara yang lain untuk bagi kita untuk mempromosikan perpaduan muhibah semangat kita kerjasama dengan erti kata yang baru saja diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menggunakan perkataan dari Sarawak, segulai sejalai, unity, together we work. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan Majlis Penutupan Kem Sape 2023 di Muzium Budaya Borneo di Kuching pada Khamis. Dalam program sama, Datuk Patinggi Tan Sri Alfred Jabu turut menyampaikan sijil kepada 15 peserta yang dipilih untuk Kem Sape 2023 iaitu 3 dari Semenanjung Malaysia, 2 dari Sabah dan selebihnya dari Sarawak. Untuk rekod, Kem Sape 2023 yang diadakan selama 4 hari mulai 19 hingga 22 Jun itu dikendalikan oleh pemuzik profesional tempatan termasuk legenda Sape Sarawak Matthew Ngau Jau, komposer Nerawi Rashidi, Maestro Sape Sarawak dan pemenang anugerah Jerry Kamit serta penyelidik dan ahli akademik tempatan Dr. Connie Lim Kehni dari Universiti Malaysia Sarawak. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Hafizah Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel YouTube. Sebelum mengakhiri buletin UKAS, saksikan sorotan majlis pelancaran pameran Museum of the Moon di Muzium Budaya Borneo pada Khamis. #menyebar fakta, salam UKAS.